Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan sambung pelajaran Bahasa Melayu 1 tahun 4 dalam topik kata berimbuhan awal. Yang pertama, kita akan lihat awalan pen. Imbuhan awalan pen terdiri daripada 5 bentuk, iaitu pem, pen, peng dan juga penge. Untuk yang pertama iaitu dicantumkan dengan kata dasar ladang dan juga minat, menjadikannya peladang dan peminat. Bentuk pem dicantumkan dengan belot, menjadi pembelot. Awalan pem dicantumkan dengan kata dasar proses, menjadi pemproses. Yang ketiga, awalan pen dicantumkan dengan kata dasar dayung, menjadi pendayung. Yang keempat, peng dicantumkan dengan perkataan urus, menjadi pengurus. Kalian tengok dekat bawah, ada kata dasar gerak. Jadi, awalan peng dicantumkan dengan gerak, menjadi penggerak. Ada 2 G. Kekalkan 2 G. Seterusnya, penge dicantumkan dengan kata dasar bom, menjadi pengebom. Pengebom ni apa? Siapa yang mengebom tu lah. Okey. Seterusnya kita akan lihat beberapa fungsi atau maksud daripada imbuhan awalan pen. Yang pertama, orang yang mengerjakan sesuatu. Contoh ayat, ayahnya peladang. Maksudnya, maksud dekat sini, ayah tu kerjanya adalah peladang. Ayat yang kedua, Puan Zarina bekerja sebagai penulis sambilan. Yang kedua, fungsi atau maksud yang kedua, orang yang suka, gemar, cenderung melakukan sesuatu. Contoh ayat di sini, para perokok diminta supaya tidak merokok di tempat awam. Okey, kalau kita tengok dekat perkataan perokok tu, menunjukkan bahawa orang yang suka merokok lah maksudnya. Okey. Dan yang ketiga, alat atau perkakas. Ayah sedang mengasah sebilah penyabit. Okay, pernah dengar tak perkataan sabit? Okey. Alat atau perkakas ada ya. Alat atau perkakas yang nama dia penyabit. Boleh juga kita tengok contoh ayat yang kedua. Emak membeli penyapu di kedai runcit. Selalu kita akan sebut penyapu, penyodok, kan? Okey. Dan yang terakhir, menjawat tugas. Encik Zamri ialah pengarah syarikat. Okey, dekat sini, dalam perkataan pengarah, imbuhan awalannya adalah peng. Kan? Kata dasarnya adalah arah. Dan bila kita gabungkan, kita cantumkan peng dan juga arah, menjadi pengarah. Pengarah adalah jawatan. Begitu juga dengan pegawai. Yang kedua, ayat yang kedua, pegawai itu sedang menjalankan tugasnya. Pegawai adalah satu jawatan. Seterusnya kita beralih kepada imbuhan awalan se. Imbuhan awalan se bercantum dengan semua kata dasar. Sebagai contoh, se dicantumkan dengan besar, menjadi sebesar. Dan yang kedua, se dicantumkan dengan cantik, menjadi secantik. Terdapat 2 fungsi atau maksud kepada imbuhan awalan se. Yang pertama, sama dengan. Ayatnya, rumahnya yang terletak di kaki bukit itu sebesar rumah saya. Maksudnya apa dekat sini?
Dia nak tunjukkan dekat sini, rumah yang dekat kaki bukit tu sama besar dengan rumah saya. Itu yang maksudnya. Okey? Tapi kita ringkaskan ayat itu dengan meletakkan imbuhan awalan se, menjadikan ianya perkataan sebesar. Yang sama erti dengan sama besar. Fungsi atau maksud yang kedua adalah perbandingan. Maisarah tidak sepandai kakaknya. Okey, kita nak bandingkan antara objek A dan objek B. Objek A tidak sebesar objek B. Okey? Objek C tidak secantik objek D. Kita nak bandingkan antara dua benda. Dua tempat, ya. Okey. Kemudian kita beralih pula kepada imbuhan awalan ke. Imbuhan awalan ke membentuk kata nama apabila sesuatu kata dasar diimbuhkan dengannya. Kita akan tengok ayat contoh dekat sini. Dalam fungsi atau maksud kepada imbuhan ke, yang pertama yang dia akan menjadi kata nama terbitan. Okay, ayat yang pertama, Kamsing ialah ketua kelas kami. Ketua. K-I. Ke adalah imbuhan awalan. Tua ialah kata dasar. Tapi apabila kita gabungkan ke dan juga tua menjadi ketua, dan ia akan menjadi kata nama terbitan. Begitu juga dengan yang kedua, ayat yang kedua, segala kehendak anaknya dituruti. Fungsi atau maksud yang kedua untuk imbuhan ke ialah bilangan. Maria menduduki tempat kedua dalam acara melontar peluru. Kita pernah dengar kan? Kedua, ketiga, keempat, kelima. Itu menunjukkan bilangan. Dan yang terakhir, fungsi atau maksud yang terakhir untuk imbuhan ke, keseluruhan atau himpunan. Kita akan tengok ayat yang pertama. Kesemua mangsa banjir telah diarahkan berpindah. Kesemua. Maksudnya semua mangsa banjir. Okey? Kalau ada 10 mangsa banjir, 10 lah mangsa banjir akan diarahkan berpindah. Kesemua. Maksudnya semua dekat situ. Kalau ada 20 orang, 20 orang. Okey. Ayat yang kedua. Ketiga-tiga ekor anak kucing itu jantan. Menunjukkan himpunan. Himpunan anak kucing. Ada 3 ekor anak kucing. Jadi kita sebut ketiga-tiga. Kalau ada 4 ekor anak kucing, kita akan sebut keempat-empat. Okey, boleh faham Dan yang terakhir, imbuhan awalan D boleh bercantum dengan kata dasar dan membawa maksud perbuatan. Imbuhan tersebut ditulis rapat dengan kata dasar. Contoh diambil, dibasuh. Imbuhan awalan D dicantumkan dengan kata dasar ambil dan ditulis sebagai diambil. Imbuhan D dan juga kata dasar tu dekat, diambil. Begitu juga dengan dibasuh. Dekat kan? Tengok perkataan yang digunakan dekat. Diambil dan dibasuh. Dan terdapat beberapa fungsi atau maksud imbuhan awalan D. Yang pertama, dia menunjukkan ayat pasif diri ketiga. Contoh ayat, kerja itu sudah disiapkan oleh kakak saya. Contoh ayat yang kedua, kesemua pakaian itu dibasuh oleh emak. Fungsi atau maksud yang kedua ialah perbuatan yang tidak dinyatakan pembuatnya. Kat sini dia tak nyatakan siapa yang buat benda tu. Contoh ayatnya, segala cadangan akan dikaji. Akan dikaji. Tapi dia tak sebutlah siapa yang akan kaji cadangan tu. Okey?
Kemudian yang terakhir, memberatkan perbuatan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan memberatkan perbuatan? Kita akan tengok kat contoh ayat. Disimpannya buku itu dengan cermat. Kat sini maksudnya perbuatan. Perbuatan dekat sini adalah simpan. Bila kita tambah perkataan di hadapan, dia akan memberatkan perbuatan itu. Memberat ni lebih pada menguatkan lah. Okey? Disimpan. Kemudian yang kedua, dipikul. Kita nak kuatkan perkataan pikul tu, kita tambah di. Okey, kita nak kuatkan perbuatan kita pikul tu, kita tambah di. Boleh faham Dipikulnya Guni, baja itu seorang diri.